Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak hari ini edisi Rabu 11 November bersama saya Abang Muaz Liabah Abdul Samad. Persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak semalam menunda rang undang-undang RUU untuk meminda Perlembagaan Sarawak berkaitan menurunkan usia minimum kepada 18 tahun berbanding 21 tahun sekarang. Ketika membuat keputusan itu, Speaker DUN Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasa berkata terdapat anomali dalam penggubalan RUU tersebut dan anomali berkenaan berkaitan tafsiran. Dato' Amar Muhammad Asfia berkata RUU ini merujuk Seksyen 71 Akta Imigresen 1959 dan Seksyen 71 itu seterusnya merujuk kepada Seksyen 66 Akta yang sama. Berikutan anomali-anomali ini dan pencerahan yang perlu dibuat, beliau menunda RUU ini ke satu tarikh yang akan ditetapkan pada akhir perbahasan RUU itu di Kuching. Seksyen 71 ialah mengenai individu berasal dari negeri Malaysia Timur, sementara Seksyen 66 menyentuh larangan terhadap hak rakyat untuk memasuki negeri Malaysia Timur. Terdahulu, semasa membentangkan RUU itu, Menteri Belia dan Sukan Negeri Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata RUU tersebut bertujuan meminda perkara 16 Perlembagaan Sarawak dengan yang pertama menurunkan had umur layak menjadi ahli DUN daripada 21 tahun kepada 18 tahun dan kedua mentafsirkan serta menjelaskan perkataan penduduk negeri. Dalam pada itu, Ahli Majlis Tertinggi Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB, Dr. Nuing Jeluing dipilih semula sebagai Senator Dewan Negara untuk penggal kedua selepas menjadi calon tunggal yang dicadang untuk memegang jawatan tersebut pada persidangan DUN Sarawak semalam. Pencalonan beliau dicadang oleh Menteri Utiliti Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom. Pencalonan beliau yang disokong oleh Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Datuk Seri Dr. Rundi yakin pelantikan semula Dr. Nuing akan memastikan kesinambungan untuk memperjuangkan kepentingan Sarawak. Tempoh beliau yang berakhir pada 10 Disember disambung selama dua penggal lagi iaitu mulai 11 Disember 2020 hingga 10 Disember 2023. Dr. Nuing pertama kali dilantik sebagai senator pada 11 Disember 2017 dan tempoh pelantikan akan tamat pada 10 Disember ini. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak melanjutkan tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di Kampung Haji Paki selama 1 minggu bermula hari ini hingga 17 November depan. Menurut kenyataan media JPBN Sarawak semalam, penilaian ke atas 3,264 orang penduduk telah dilakukan dan daripada jumlah tersebut, 31 kes termasuk kes indeks didapati positif pada saringan pertama. Dalam pada itu, Sarawak semalam telah merekodkan 6 kes baharu positif COVID-19 iaitu 5 daerah di daerah Kuching dan 1 kes di Lawas menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di negeri ini sebanyak 997 kes. Setakat semalam, daerah Kuching masih berstatus merah dengan 5 kluster COVID-19 yang aktif iaitu kluster Green Hill, Bah Arnab, Baki, Seladah dan kluster Wisma Seberkas, manakala 3 daerah iaitu Lundu, Miri serta Limbang berstatus kuning. Peranan ibu bapa dalam menjayakan proses pengajaran secara dalam talian ataupun home-based learning HBL yang dilaksanakan ekoran penutupan sekolah bermula 9 November dilihat amat penting. Menegaskan perkata itu, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Tatau Sebau Pengurusan Sekolah, Syahrul Salamun berkata, ia berperanan untuk memastikan anak-anak dapat mengikuti pembelajaran yang disediakan oleh pihak sekolah dengan berkesan. Jadi pihak sekolah perlu merancang sebaik mungkin agar pelaksanaan home-based learning ini berlaku mengikut perancangan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi ibu bapa di rumah perlu juga mengambil peranan ini. Syahrul Salamun ditemui pemberita RTM semasa melakukan tinjauan penutupan sekolah dan perancangan HBL di Sekolah Menengah Kebangsaan Sebauh. Menurut beliau, setelah pengumuman penutupan sekolah oleh Menteri Pendidikan Malaysia Dr. Muhammad Razi Jidin, pihak PPD Tatau Sebauh segera melakukan pemantauan ke sekolah-sekolah bagi memastikan ia berjalan lancar selaras dengan panduan Kementerian Pendidikan Malaysia. Sementara itu, pihak SMK Sebauh yang merupakan sebuah sekolah asrama dan harian di daerah Sebauh telah melakukan beberapa perancangan dan pelaksanaan ke arah merealisasikan HBL. Pengetua SMK Sebauh
Guru Irwan memaklumkan pelajar-pelajar asrama telah dibenarkan pulang dan penerangan telah diberikan kepada warga kerja sekolah. Pasukan khas juga dibentuk mengikut jabatan bagi memastikan penyelarasan pengantaran bahan pembelajaran dapat dilakukan mengikut jadual sepanjang tempoh HBL, biarpun berdepan cabaran akses internet. Saya telah memberitahu kepada cikgu-cikgu boleh wujudkan grup WhatsApp dengan student ataupun dengan pelajar-pelajar dan juga grup Telegram kalau boleh, sebab WhatsApp dengan Telegram ini bila kita hantar mereka boleh terima mesej itu dalam 1 ataupun 2 hari. Guru-guru di SK Sebauh telah memulakan sesi pembelajaran HBL bermula Isnin lepas. Menurut Guru Besar SK Sebauh, Cikgu Ibrahim Suud, selain menggunakan kaedah penyampaian melalui medium media sosial seperti WhatsApp dan Telegram, lembaran kerja diambil di sekolah juga disediakan. Walaupun kita tidak ada kemudahan yang lengkap untuk melaksanakan HBL tersebut, tapi kita menggunakan apa yang ada, yang kita mampu buat untuk anak-anak kita lah. Contohnya kita menggunakan aplikasi WhatsApp lah. Selain daripada itu, kita juga menyediakan lembaran-lembaran kerja lah untuk anak-anak kita. Di mana Belanjawan Sarawak 2021 diyakini dapat merapatkan jurang antara bandar dan luar bandar meliputi pelbagai aspek demi kesejahteraan rakyat. Ditemui pemberita di Sibu, pensyarah Undang-Undang Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UCTS Sibu, Muhammad Kamarul Anwar Muhammad Suhaimi berkata belanjawan itu diharap berupaya memberi manfaat kepada semua golongan secara inklusif. Saya berharap belanjawan ini akan dapat diluluskan kerana penting kepada rakyat dan memastikan kestabilan ekonomi terus bertahan. Menerusi tinjauan pemerintah di Seri Aman mengenai reaksi pembentangan Belanjawan Malaysia 2021 pula, rata-rata masyarakat menyambut baik dan berharap segala bantuan yang disenaraikan di bawahnya dapat disalurkan sampai kepada golongan yang memerlukan. Mereka telah memberi bantuan, menaikkan lagi bantuan untuk orang-orang kurang upaya, bantuan untuk petani-petani dan juga menaikkan lagi bantuan untuk para nelayan dan juga para penjajah khasnya, dan sudah pastinya bantuan ini akan sedikit sebanyak akan meringankan kehidupan mereka dan memberi keselesan kepada mereka dan juga keluarga mereka. Alhamdulillah lah setakat tu apa yang dibentang oleh Menteri Kewangan dan juga Ketua Menteri kita ada tempiasnya kepada nelayan. Semoga bajet tersebut terutamanya bagi bantuan iaitu BPR tu kalau boleh diteruskan dari masa ke semasa kerana ia akan insyaAllah akan meringankan beban rakyat yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Golongan peniaga terutamanya daripada kalangan perusahaan mikro turut bersyukur kerajaan memberi 2 pilihan moratorium bermula Disember ini. Kan macam kami kan masa PKP kami orang teruk, perniagaan kami orang terjejas teruk, lepas ada sidak beri kami orang pinjaman mikro. Pembayaran akan dibayar untuk tahun depan. Jadi dia beri masa kami berbulan-bulan lah untuk melunaskan pembayaran hutang ya. Pemberian subsidi upah juga amat diterima baik majikan dalam usaha membantu mengekalkan pekerja. Belanjawan 2021 oleh Kerajaan Pusat yang mana telah banyak membantu kami sebagai peniaga, khususnya dari sudut bantuan subsidi upah yang bersasar. Okey, alhamdulillah dengan bantuan ini dapat meringankan sedikit beban majikan untuk mengekalkan pekerja. Sarawak Energy Berhad SEB menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dengan Petroleum Nasional Berhad Petronas untuk meneroka pengeluaran komersial hidrogen hijau dan rantaian bekalan nilainya di Asia. Majlis menandatangani MOU antara kedua-dua syarikat dilakukan secara maya disaksikan oleh Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari di Dewan Undangan Negeri Petrojaya Kuching semalam. MOU tersebut sebagai satu tonggak penting dalam usaha Sarawak untuk meningkatkan dan menceburkan diri dalam ekspor tenaga hidrogen bagi memenuhi permintaan global terhadap sumber tenaga bersih dan menjadikan Sarawak sebagai hub rantaian nilai hidrogen. SEB diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutif kumpulannya, Dato' Sarbini Suhaili, manakala Petronas diwakili Naib Presiden Eksekutif Adnan Zainal Abidin.
Sarawak akur dengan keputusan pembatalan Sukan Malaysia Sukma edisi ke-20 dan Para Sukma 2020 di Johor akibat ketidaktentuan penularan COVID-19 yang masih melanda negara dan dunia. Menteri Belia dan Sukan Sarawak, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah dalam kenyataannya berkata keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Tertinggi Sukma 2020 mengenai perkara itu adalah tepat. Dato' Abdul Karim menambah pembatalan itu pastinya mengambil kira soal keselamatan ribuan atlet, pegawai sukan dan sukarelawan. Isnin lepas, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan mengumumkan pembatalan kedua-dua temasya berkenaan, namun Johor tetap diberikan hak penganjuran Sukma edisi tahun 2022. Ini memandangkan hampir 99% kerja-kerja persediaan telah siap dilaksana dari segi perancangan, pengurusan, teknikal dan 31 kemudahan pertandingan untuk 31 jenis acara yang bakal dipertandingkan. Dato' Abdul Karim yang juga Pencungan Kesenian dan Kebudayaan menambah keputusan pembatalan yang diambil turut mengambil kira pandangan dan cadangan daripada Sekretariat Sukma Johor dan pihak Kerajaan Negeri Johor yang terpaksa membatalkan dua temasya itu yang dijadualkan pada Mac dan April 2021. Sukma Johor 2020 yang sepatutnya berlangsung pada Julai lepas telah ditangguh pada 6 hingga 14 Mac tahun depan akibat pandemik COVID-19 dan dijadualkan semula pada 2 hingga 10 April tahun depan setelah mendapat persetujuan semua negeri yang terlibat. Paparan itu tadi mengakhiri berita Pagi Sarawak hari ini. Saya, Abang Muasli Abdul Samad, jaga kesihatan diri pada tahap optimum, sentiasa elak untuk berada di kawasan yang sesak dengan orang ramai. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.